Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat malam. Ini hari aku dah tak ingat dah berapa hari kita berkurung di sepanjang tempoh PKP. So aku harapkan, aku doakan you all pun sihat walafiat bersama seisi keluarga maupun bersama tim-tim anda. Okey, terima kasih untuk semua kerana masih setia bersama channel Ultranovate, bermakna dalam channel aku Ultra Sentap Dr. Z. Okay, so terima kasih banyak. Okay, siapa yang belum like, silalah like supaya you all boleh di-update semua banyak tips yang aku nak bercerita, dan juga bolehlah share kepada semua rakan-rakan anda maupun keluarga anda, tak kisahlah business partner anda, klien anda, pelanggan-pelanggan anda dan semuanya lah yang selagi bernama manusia ini. Okay, so kadang-kadang kita ni dah rambut panjang, dah terpaksa lah aku pakai tanjak kan. Okay, so korang pun ada semalam aku pakai kepiah kan. So besok lusa aku tak tahu, mungkin rambut aku ni akan dibotakkan, pasal sebenarnya masih tak selamat kalau korang nak pergi potong rambut kat luar tu. Ini pendapat aku. Okay, pendapat aku rasa banyak yang bersefahaman lah kot kan. Memanglah kerajaan kata boleh potong rambut, tapi tak masuk akal juga pasal sekarang banyak menggunakan sentuhan nak pakai apa gunting rambut kan. Kalau gunting jarak jauh macam ni lepas lah kan. Tapi macam mana nak potong rambut macam tu kan. Memang kena bersentuh rambut. Okey, dah akan melibatkan ramai orang kan. Tu boleh usap kepala lagi nak shampoo rambut. So masalah. Okey, kita cuba elakkan masalah, tapi kita anggaplah ia satu cabaran. Ya, kalau rambut panjang tu macam mana, tak boleh buat apalah kan. Okey, so korang kena buat benda yang aku rasa banyak cara lagi lah. Sama ada cukur rambut, pakai mesin je pun tak apa. Suruh orang rumah tu buat, ataupun husband buat wife, wife buat husband, ataupun suruh buat anak angkat orang tu. Okey, so bersama aku kembali. Kadang aku cerita panjang, so bermakna tajuk kita ni memang best sikit lah, pasal yang ni tajuk-tajuk yang aku reserve sebenarnya. Okay, sebab sebelum ni aku cerita banyak tentang interior design, banyak tentang idea, macam mana korang tu sebagai usahawan, macam mana korang nak jadi luar biasa. Okay, so apa-apa cara pun kami dalam tim Ultranovate memang selalu membawa satu madah perjuangan, iaitu anda semua layak menjadi luar biasa. Dan kami percaya bila kita ni berfikiran luar biasa, tak kisahlah fikiran, pemakaian kan, cara makan pun luar biasa, tak jelah kan. Ikutlah kan. Secara kita, yalah, ada benda-benda yang kita kata mengikut rutin lah, tapi kalau kita buat extraordinary kan, kita akan membawa satu mindset yang cukup berbeza, mindset yang boleh membawa kita ke satu level yang lain. Selama ni kita main level macam ni, kenapa kita tak upkan level kita supaya jadi level lain? Okay, sebab tu pemikiran luar biasa ni penting. Okay, penting untuk semua orang, termasuklah diri aku. Sebab maklumlah kalau macam tim kita ni memanglah perlu luar biasa, sebab kita tak ada pilihan. Sebab kami ni dalam bidang kreatif, okay, dalam bidang designing, okay, dalam selalu kena keluarkan idea banyak, dan selalu kena membaca rujukan, okay, tengok buku, okay, membaca, buat research. Sebab tu idea luar biasa boleh dikeluarkan. Terima kasih yang kerana melihat live bersama Dr. Z. Kembali kepada channel aku, sebab aku nak cerita sikit tentang macam tajuk yang aku tulis bawah tu lah tadi. Okay, so aku bercerita tadi tentang luar biasa. Okay, kita keluar sikit topik sebab ada kaitan sebenarnya luar biasa ni. Okay, dan bila kita berfikiran luar biasa, kita akan dapat melakukan banyak benda daripada orang bisa-bisa. Tak mau bisa-bisa, tak nak besya-besya. Aku geli lah ayat tu sebenarnya. Kita kena berpemikiran luar biasa. Okay, kalau luar biasa, you all akan sampai ke satu tahap yang cukup hebat. Okay, dari segi ibadahnya, dari segi kita perjuangan kita hidupkan family kita, cara kita berbisnes, cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita mengajar, cara kita bersyarah, cara kita apa-apa segalalah, kan, buat seminar ke apa kan, ataupun cara kita berbuat bisnes dengan bakal pelanggan kita dan sebagainya. Okay, sebab kita tak boleh berkeadaan biasa lagi. Okay, sebab tu topik kali ni yang aku nak share tu memang topik aku spare lah, tapi ni permulaan
topik yang aku tulis tu adalah seni bina mikro. Okey, seni bina mikro ni apa sebenarnya kan? Kalau korang nak tahu seni dan bina, tu mungkin korang faham. Tu pun aku terpaksa kupaskan. Apa maksud seni dan bina? Kan? Seni bina ataupun architecture. What is actually architecture? Alright. So architecture ni ialah seni bina lah. Okay. Bukan bangunan. Bangunan tu sebahagian daripada seni bina. Seni dan bina. Okay. Perkataan tu sebenarnya bersambung. Okay. Ataupun dipisahkan bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggerisnya sambung, architecture. Okay. Apa-apa yang kau melihat di satu aspek binaan berstruktur dan juga mempunyai aspek-aspek kemanusiaan. Okey, itulah seni bina. Okey, kalau kau tengok struktur seketul tepi jalan kan, macam TMB tu kita panggil bangunan, kita tak panggil seni bina. Okey, itu substation tu kan, memang dia sebenarnya nampak architecture, tapi kalau dia buat hanya untuk fungsi yang untuk seketul macam tu, macam feeder pillar, dia jadi bangunan lah. Okey, dia jadi macam mesin. Dia tidak melibatkan peradaban manusia yang bertanggungjawab, yang melibatkan proses dia lah. Okey, dan apa itu mikro ataupun mikro? Korang yang pakar ekonomi sana banyak dalam fanpage kita orang ni, mungkinlah boleh tulis lah struktur mikroekonomik ataupun makroekonomik. Senang je. Okey, mikro ni benda yang kecil, kalau makro benda yang besar. Dua benda yang berbeza tu. Okey. So mikro dan makro lain kan. So aku tak nak cerita pasal makro, aku nak cerita sebagai mikro. Okey, mikro. Sebab tu seni bina mikro ni bila dikombainkan, dia jadi bentuk yang luar biasa sebenarnya. Tak percaya? Nanti aku cerita. Okey. Dalam fanpage channel Autonomy aku tak boleh share. Mungkin lepas aku share, sebab sebelum ni kita dah schedulekan benda-benda yang kita nak share. Tapi aku sikit sebanyak nak share sikit lah masuk seni bina mikro ni. Okey, seni bina, bahasa mudahnya seni bina kecil. Okey. So, apa benda, macam mana kau nak nampak apa kaitan seni bina dalam hidup korang ni? Okey. Kalau korang tak ada seni bina, korang tak ada hidup dalam rumah yang korang duduk sekarang ni, ataupun pejabat yang korang tengah beroperasi macam ni, ataupun dalam shopping mall sekarang ni, ataupun dalam butik ataupun salon korang ni. Itu semua architecture. Okey, architecture ni lah menyebabkan korang ada rumah. Okey, korang boleh duduk. Rumah tu architecture lah, seni bina rumah. Kan? So seni bina ni adalah satu bentuk yang orang panggilan khusus. So rumah korang tu bentuk apa? Kan? Adakah rumah berangkai, rumah teres, banglo, semi-D, kondominium, apartmen, studio, ataupun rumah kedai. Kan? Aku pernah duduk rumah kedai, memang best. So benda-benda ni yang selama ni yang aku ceritakan, macam mana korang nak buat perubahan dalam bentuk reka bentuk dalaman ataupun interior design, panggillah kita orang, kita boleh tolong Tapi benda-benda yang aku sebut tu memang memerlukan interior designer. Kan, kalau korang nak lebih hebat lah, nak jadi luar biasa. Okey, itulah yang panggilkan architecture. Okey, architecture banyak lagi. Okey, macam tadi aku tunjuk, aku flipkan gambar kan. Okey, korang boleh nampak bangunan ni pun architecture. So ini architecture yang lebih ini kita panggil yang makro. Bangunan yang besar-besar ni semua makro. Takkan kau nak duduk satu bangunan ni kan. Kalau korang kaya, aku doakan korang kaya, korang boleh belilah satu bangunan ni. Kan, macam bangunan KCC. Okey, memang aku akan menghadap korang lah kan, berjumpa kan. Tak pernah jumpa individu boleh mempunyai sebuah bangunan yang besar macam ni kan. Mungkinlah Bill Gates kan, ataupun Mark Zuckerberg pun ada. Dia beli pulau kan untuk rumah dia kan. So Richard Branson boleh lah kan, sebab dia orang tu mati billionaire. Okay, so sampai bila kita nak boleh beli rumah macam ni, Allahuaklam. Tapi kalau korang buat ibadat, insyaAllah kalau korang masuk syurga, insyaAllah korang boleh buat juga benda tu. So kadang-kadang kita kena ada vision lah nak buat macam ni kan. Tapi sini aku tak nak cerita ni benar kan, sebab ini makro. So apa aku nak cerita, benda yang kecil. Macam mana nak tengok, susah kan. So tak dapat aku tunjuk gambar kat sini. Okay, aku pernah buat penulisan aku dalam buku seni bina kecil ataupun seni bina mikro. Di situ aku ceritakan. Tapi aku nak ringkaskan untuk malam ni, nak ceritakan mikro yang aku buat ni sebab tahun 2010 aku dah keluarkan tesis aku, PhD aku. Lepas tu 2011-12 aku dah keluarkan buku tentang seni bina mikro. Sebab aku suka benda-benda yang berseni, benda-benda yang ada design. Tapi bila aku nak buat study seni bina mikro ni, tak ada orang buat rupanya. Dalam dunia ni tak ada orang, dia hanya tulis arkitektur kecil lah apa, tapi dia tak tahu kenapa teori ni dapat dikeluarkan.
So kenapa dia begitu signifikan kepada aku? Sebab aku ni memanglah belum mampu beli rumah yang besar kan. Jadi selama ni masa aku duduk masa dekat kampung, dekat Taipei, aku duduk dengan arwah mak, dengan ayah aku. Jadi aku terpaksa bilik share dengan abang kan. Mungkin korang pun ada experience macam tu. Tapi lepas tu aku cakap, kenapa aku tak boleh buat rumah yang kecil macam ni? Kan sebab masa tu kita fikir ekonomi. So sekarang ni memang berat zaman kita ni kan. Kita boleh katakan zaman recession. Dan kita terpaksa fikir ekonomi apa yang terbaik. Walaupun you all ada duit, tapi korang kena gunakan manfaat duit tersebut ataupun RM you all tu untuk dapatkan benda yang terbaik. So jangan salah merancang. Once kita salah merancang, kita akan bakal duduk di kawasan bangunan ataupun siribina ataupun interior yang keadaan tu berpuluh-puluh tahun. Dan korang mungkin susah balik nak renovate benda tu balik. Sebab korang dah salah merancang dan tidak dapat planning yang betul. Sebab itulah masa aku menulis ataupun buat kajian tentang siribina mikro ni, aku jumpa banyak benda yang hebat. So nak dipendekkan cerita, kau bayangkan kalau rumah korang duduk tu berapa besar, berapa kelebaran, luas dan lebar rumah tu. Contohnya rumah teres, easily rumah teres yang korang duduk sekarang tu, yang duduk setingkat lah kan, 1000 kaki persegi dah memang dalam tangan, dan 3 bilik boleh dapat. Kalau duduk rumah tingkat 2 tingkat, mungkin mencecah 1600, 1800, mungkin cecah 2000 kaki persegi kan. Kalau banglo mungkin 2000 kaki persegi ke atas. Ada juga banglo yang 1500 kaki persegi, bermakna build up bangunan tu. Build up bangunan tu maksudnya, contohlah ni bangunan, aku terpaksa tunjuk buku kan, memang korespondan, tapi bangunan sekatur ni build up dia benda yang berdinding tu. Kalau korang beli rumah, dia mesti ada SMP nama dia. So SMP tu kadang-kadang dah define berapa square feet rumah korang. Dekat situ korang boleh tahu bajet korang berapa. Nak tahu nanti bolehlah text aku macam mana nak calculate cost nak bina rumah ataupun nak beli rumah betul tak harga dia macam ni kan. So itulah bangunan biasa, dan itu aku panggil seni bina biasa lah. So bila micro, berkadar rumah yang macam tu 3 bilik, kau rasa kau boleh, anak kau boleh lari lah kejap kan, depan kejap, boleh belakang kan. Tapi dalam konsep seni bina micro, benda tu tak ada. Maksudnya tak ada macam mana, dia kecil. So seni bina mikro yang aku define dalam penulisan aku tu, bila aku dah buat kajian seluruh dunia, dan falsafah barat pun tak ada tulis berapa kaki persegi. Aku define sebenarnya seni bina mikro atau kecil ni, saiz dia hanyalah lebih kurang 400 kaki persegi. Kalau dia lebih, susah sikit aku nak panggil dia seni bina mikro. Aku akan panggil dia seni bina biasa. Biasa-biasa. So korang bayangkan, kalau 400 kaki persegi besar mana? Macam aku cakap tadi lah, rumah teres korang tu mungkin 1000 kaki persegi, dan kau ambil separuh dan tolak lagi sikit lagi, besar tu lah. Kalau korang nak tengok benda mudah, contohnya kontena 40 kaki kali 20 kaki, 40 kaki, bukan, kontena ni 40 kaki panjang, dia kali dengan 8, berapa kan, kau calculate lah. Easily, kalau yang 20 kaki memang kontena kali dengan 8, dia dapat 160 kaki persegi. Kalau yang 40 footer panjang tu, yang trailer panjang tu, itulah lebih kurang 360. Dekat-dekat 400 kaki persegi lah. Itulah besarnya ruang. Kau bayangkan ruang lori kontena itu, itulah rumah korang. Mesti best kan, mikro. Sebab tu projek aku sebelum ni, aku pernah buat 2-3 benda yang menggunakan kontena. Dan aku dah coin benda tu dan boleh praktikal digunakan Malaysia. Astro Awani pernah panggil aku dan pernah aku bicarakan live Astro Awani selama 40 minit. Tapi lepas tu banyaklah orang tiba-tiba the next day keluar tu news, aku boleh buat rumah kontena dan semua. Tapi semua sampai sekarang aku tak pernah tengok rumah yang betul-betul yang boleh komersialkan rumah kontena. Sebab ada sebab dia tu. Bukan senang. Memang hidup kita ni, kau bayangkan compact. Bila kita compact, itulah keadaan betul-betul rumah, bilik tidur, bilik air semua dalam kontena tersebut. Itulah rumah seni bina mikro. Yang tu aku nak bincangkan korang malam ni. Kan, seni bina mikro tu adalah satu projek yang luar biasa walaupun dia kecil. So tak semestinya projek yang luar biasa ni perlu projek yang besar-besar. Tak perlu. Minta maaf handphone aku ni bergerak sendiri pula, jatuh. So bila ada macam tu, korang boleh bayangkan duduk dalam dunia yang kecil. Sebab aku buat kajian ni, masa tu aku memang excited dan aku memang mencabar diri aku, sebab
bila kita hidup macam tu, memang kita 100% bergantung kepada interior. Interior tu masuk dalaman. Okey, reka bentuk dalaman ni penting dalam hidup. Okey, sebab tu bila kita dah buat interior yang cantik, so bila keadaan compact, apa salahnya? Takkanlah kita nak buat rumah dalam kontena yang besi buruk macam tu, So itulah menjadi cabaran kepada aku dan tim Octronobik untuk design benda tu jadi luar biasa. Baru-baru ni adalah somebody minta advice kepakaran kita untuk design dia punya unit container, dan dia orang dah Google dan jumpa tim aku, dan saya sendiri terpaksa involve lah untuk membuat design tersebut lah, supaya dapat menjawab sebab produk baru. Jadi dia terpaksa menggunakan pakar dan banyak orang kata boleh buat, tapi nak menjadikan dia cantik bukan senang. Okey, bila nak jadikan cantik ni memerlukan kepakaran yang luar biasa, dan memerlukan banyak komitmen. Okey, banyak orang cakap boleh buat, tapi kebanyakan bila dah siap susah nak tengok di mana kecantikan tersebut berlaku di dalam ruang yang didesain. Okey, so kontainer kecil, kalau ikutkan ala kontainer je pun macam kotak tisu, kan, kotak tisu kau design apa pun, tapi tak, tu kena ingat bila kita berkeadaan kecil dalam keadaan macam tu, apa benda yang kita pusing memang kita boleh sentuh. Sentuhan ni kita panggil tekstur ataupun tactile. Okey, so bila kita sentuh benda tu, dia terus respon kepada diri kita dan semangat kita terus. Sebab tu bukan senang walaupun nampak benda tu kecil. Okey, kebanyakan orang ambil mudah. Bila ambil mudah, dia kata, aku pun boleh buat rumah kontena. Rumah kontena memang sedia mikro lah, tapi buatlah. Bila buat jadi macam besi buruk lah sekali. Kan last aku dekat sini pun ada 2-3 projek aku tengok kontena, dia tinggal macam tu je pasal tak ada projek involvement management yang betul yang nak buat supaya benda tu jadi sampai habis. Okay, for your information, kalau kau nak buat rumah kontena murah je, tapi sebenarnya design dia yang mahal. Sebab memerlukan banyak kepakaran dan expertise walaupun tempat tu kecil. Dan sebab itu aku bagi contoh, tempat yang paling kecil ni dah susah nak design. Okay, bagi aku, kalau you ada rumah tempat yang paling mencabar adalah kalau aku nak design bukanlah ruang tamu, bukanlah ruang bilik tidur, bukanlah ruang kitchen. Yang paling mencabar bagi aku untuk design adalah apa tahu? Ruang bilik air ataupun toilet korang tu. Toilet tu kecil kan, tapi di situlah bermulanya segala idea tentang design, tentang technical, tentang everything you should know. So kalau salah design memang tak cantik. Satu tak cantik, lepas tu tak praktikal. Kan kalau kita ni yang especially yang Muslim kan, nak masuk toilet mesti bertutup kepala ni. Kalau tidak, jin atau syaitan duduk atas kepala ni akan melumurkan segala-gala najis ni dari kepala kita. Sebab tu dalam Islam kita ada doa dia masuk toilet ni. Bukanlah bila masuk yang pakai songkok tu, bila masuk toilet dia buka. Kalau baca tasawuf tu fahamlah kan. Sebab tu dalam Islam ni kena 3 benda kena masuk. Okey, fiqh, tauhid dan last kali tasawuf. Tasawuf tu melibatkan dua-dua, fiqh dan tauhid ni. Setengah orang dia tahu tauhid dan fiqh je, tasawuf dia tak nak belajar. Itu masalah dia orang. Kan, sebab dengan tasawuf kau boleh mencapai semua benda tu. Dan kau faham kenapa kau kena beriman dengan Allah, kenapa kau kena buat ibadah kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab kalau hati ni tak betul, sebab tasawuf tu yang akan mengajar benda tu boleh nampak, kau akan dapat jelas. Sebab tu bila masuk toilet kan, banyak je makhluk jin dan syaitan dalam tu. Sebab tu bila design toilet tu kena hati-hati. Okey, yang siapa yang tak tahu tu kenalah kan, belajar balik. So itulah aku nak sembang sikit tentang Sini Bina Micro ni. Sebab Sini Bina Micro ni dia unik. Aku tak boleh kupas malam ni banyak. Tapi aku cakap macam tadi lah kan, Sini Bina kecil dan micro. Sebenarnya bila kita dalam keadaan micro, banyak benda yang kita kena fikir. Okay, benda tu very sensitive. Sebab salah kita design, benda tu takkan jadi. Dan kita takkan selesa duduk dalam keadaan macam tu. Okay, contohlah korang nak gunakan kontainer tu sebagai office korang kan, ataupun showroom. So zaman PKP ni memang praktikal lah korang kena fikir benda-benda macam tu. Kontainer murah je, aku cakap korang kan, 7,000 pun boleh dapat, plus minus. Nak murah lagi 5,000. Tapi tu ada yang koyak lah, ada koyak aku panggil yang memang koyak lah aku panggil ayat dia kan, sebab besi buruk, ada yang berlubang, ada kena repair banyak. Kalau yang cabin dan kontainer ada dua benda yang berbeza. Cabin ni yang macam kalau kau tengok kat sekolah banyak gunakan cabin, orang panggil cabin. Aku tak suka cabin pasal
Cabin tu dia structure dia lembik. Kan bila sekali angkat dengan crane tu, bila letak, dia senang lah, very fragile. Dia nak angkat balik dah koyak lah. Maksudnya yang 10 kaki kali 8 kaki tu. Kalau kontainer, kalau kau nak tahu, kontainer dah lebih tegal. Dia 25 tahun tahan sebab dia dalam shipping industry, dia dalam dunia perkapalan. Dia dah tested dengan air masin semua kan. Sebab tu kontainer tu memang body dia tu adalah structure. Kalau cabin dia tidak structure, nampak je best, you boleh duduk. Oh dia lah cabin lagi murah lah, 3,000 dia dapat dah seketul. Dia dapat seketul, kau pasang lah. Tapi kalau kau nak bagi nampak cantik, kenalah kau ada investment sikit. Ini nak sebut nampak murah, sebab tu nak sebut murahnya nak buat banyak multiply. Masa tu Asrofani panggil aku tahun 3-4 tahun sudah jugalah, pasal isu banjir di Kelantan. Macam mana nak buat rumah yang ni. Dan diorang terbaca penulisan aku tentang Seni Bina Mikro, yang aku boleh design banyak benda. Diorang panggil aku, nak tu aku buat live masa tu. Dan banyak cabaran je. Okay, kalau setakat 1, 2, 3 projek memang betul berat. Tapi kalau you nak buat commercial rumah kontainer, it's not easy. Dia terlalu banyak dia punya cabaran dia. Okay, dan cabaran tu kena tengok untuk apa kegunaan kontainer tersebut. Okay, kalau korang nak buat pejabat, jadi kita kena buat listing. Pejabat tu nak buat macam mana? Nak ada audience ke, nak ada bakal pelanggan masuk ke, nak ada showroom ke, benda tu kena list. Lepas tu barulah kita tengok apa keperluan dalam tu. Bukan main setakat beli kontainer sebiji, letak tu cat dah panggil. Duduk panas. Aku garanti kalau korang masuk tu jadi ayam panggang. Pasal apa? Dia panas. Okay, temperature kat Malaysia ni memang tinggi. Okay, sebab tu kalau korang tengok dalam buku ke YouTube ke, kontainer Seni Bina Mikro kontainer kan, contohnya kan, dekat overseas memang dah cantik. Dia 4 season. Dia ada winter, dia ada summer, dia ada autumn, dia ada spring. Kat Malaysia ni matahari 24 jam, 12 jam kan. Tak jadi macam microwave tu, aku cakap jadi macam ayam golek kalau kau masuk dalam tu kan. Tu yang banyak orang tak sanggup duduk kontainer. So dalam kontainer, kalau kau nak buat pejabat ke rumah tu, ada cara dia. Silap gaya memang tak cantik. Okay, dia kalau rumah kau nak bagi kontainer, tak silap, kalau tak cantik tu jadi rumah kongsi. Rumah kongsi macam Imnon duduk tu lah, dekat tapak-tapak pembinaan projek tu kan. Okay, so itulah cerita aku tentang Seni Bina Mikro. Aku akan sambung lagi cerita ni sebab panjang cerita ni. Okay, nak menulis pun ambil masa 2 tahun hingga 3 tahun baru selesai. Tapi kajian mungkin melangkungi 5 tahun ke atas. Dan bukan senang. Dan benda tu telah dibukukan. Dan aku rasa tak banyak yang tahu sebab buku tu, masa first round buku tu dah habis. Aku tak sempatkan keluar semua chapter aku tu. Tak ada sponsor. Kalau sponsor sedap sikit kan. Okay, so aku hanya boleh share macam ni supaya dia boleh jadi macam monolog, ataupun monolog akulah cerita kat sini kan, boleh jadi video blog lah kan. Kalau korang share lah, sebab tu aku cakap kena share. Sebab Seni Bina Mikro ni di Malaysia ni ada sejarah dia tersendiri. Itu next time aku cerita. Okay, dan ada kaitan dengan design dan seni. Kalau macam belakang aku ni seni lah kan, cara pakaian kita berseni. Sebab seni ni perlu ada. Kalau kita tak ada, kita tak balance dalam hidup kita ni. Okay, korang akan nampak hidup korang ni macam dalam kotak kan. Kotak. Okay, macam mana bagi kotak ni, kotak bosan kan. Tapi kalau bayangkan ini kotak, okay, dalam kotak ni ada interior yang powerful, dia akan jadi very colourful dan dia tidak akan bosan. Hari-hari ada benda yang kau nak enjoy dalam rumah kau. Sebab rumah kau tu bila kita design, kita akan make sure dia akan jadi syurga you all. Make sure lah you all pun committed nak jadikan dia syurga. Sama juga dengan office korang. Office korang pun boleh jadi syurga. Bila kita ingat syurga ni, kita akan ingat mati. Okay, kita akan ingat kita punya amal jariah dengan apa ni, kepada Allah, dan dia akan sesama manusia. Sebab bila you ada rumah, you akan rasa sempit, you akan rasa kecil. Tapi bila keadaan kecil tu, kalau kita design properly, setiap ruang tu ada benda yang korang boleh buat aktiviti ataupun enjoy kan. Macam zaman PKP ni lagi pening kan, sebab rumah tak sempat nak renovate, lagi masak. Kita ada somebody yang call, terpaksa kita design secara virtual. Memang team Octronovate ready to do design secara virtual, tak payah pergi site, kita boleh nampak dan kita boleh tolong you all tu boleh design, bantu you all tu macam mana nak siapkan design tu. Okay, lepas PKP selesai barulah kita konstrak kan. So time-time ni lah kita kena fikir dan merancang. Kalau korang tak merancang, macam ni lah merana kan, serah pada nasib, serah kepada takdir, kononnya takdir.
Tak adanya takdir kalau kita tak ada usaha. Kita masuklah diri aku besar pada diri aku juga. Okay, so banyak cerita ni. So terima kasih those yang watching. Thank you very much for your precious time that you look and listen to what I'm saying, ataupun you take notes that you can share this to those who need it, for yourself or for everybody. Okay, so it can be part of very useful knowledge that you can transform one day for your space, and to make sure your beloved people around you is not fail, okay, or frustrated. Okay, sebab kita ni hidup, kena ingat kita bukan hidup seorang. Kita hidup bila kita selesa, kita generate income, kita ada rezeki lebih, kita nak invest balik kepada orang kita sayangi. Okay, keluarga kita. Takkan kita nak duduk keadaan rumah kucak kacir lagi. Kan, walaupun kita ni kita kena upgrade. Sebab bila kita upgrade ke rumah kita, design cantik, dia akan effect semua momentum isi rumah itu, termasuk orang-orang di dalam tu. Sama juga kalau kau upgrade ruang kerja kat office korang tu, staff korang pun akan selesa, akan generate more marketing, more sales. Okay, klien pun suka, customer pun suka datang. Sama juga dengan cafe yang you all tu, takkan macam tu je kan. So you have to upgrade it. Ni kita dah 2020 dah, dan kita dah banyak orang, terlalu banyak kompetitor kat luar sana. So kita ni sekadar kita kena bangunkan value kita, value yang kita dah lama simpan dan tak pernah orang tahu. Dan kita kena ceritakan value kita ni supaya kita ni one day bila kita tak ada kat sini, kita akan mati dengan aman. Okay, kita mati dengan aman walaupun kita kaya tapi kita miskin, kerana duit kita, harta kita dah sedekah pada orang yang sepatutnya dapat. Sebab tu kita nak achieve that level. Okay, sebab one thing, seni bina mikro yang terakhir adalah, aku nak beritahu korang, adalah kubur anda. Itulah seni bina mikro aku yang sebenarnya aku cerita korang tu. Sebab aku suka tengok ruang yang 2 kaki kali 7 kaki ni, yang didesign one day untuk kita masuk. Satu hari kita akan selesa masuk, dari segi spiritual lah. Okay, thank you for watching bersama Dr. Z dalam program Ultra Sentap. Okay, terima kasih. See you soon. Ultra. Assalamualaikum.